Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afir Rahimi Barus dan saya berumur 18 tahun dan saya merupakan tutor sejarah anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah sistem ahli. Sistem ahli merupakan topik daripada tingkatan 5 bab 5. Jadi terdapat 4 perkara penting yang kita perlu fahami dalam topik sistem ahli ini. Yang pertama adalah maksudnya sendiri, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga adalah kepentingan, dan akhir sekali adalah keanggotaan. Jadi kita akan selami satu-satu perkara yang ada di dalam sistem ahli ini. Okey, baiklah. Kita akan mulakan dengan maksud sistem ahli. Apa itu maksud sistem ahli? Maksud sistem ahli adalah sistem yang melatih penduduk tempatan dan kaum lain mengerajui pentadbiran tanah Melayu. Dan di sini terdapat beberapa key point penting yang perlu kita ketahui untuk kita ingat apa itu maksud sistem ahli. Yang pertama adalah melatih, kedua adalah penduduk tempatan dan kaum lain, dan yang ketiga adalah mentadbir. Ini penting kerana menunjukkan maksud sistem ahli itu sendiri. Dan sistem ahli ini diperkenalkan oleh pasti semua kenal kan Dato' An Jaafar siapa? Okay, seterusnya kita akan pergi kepada ciri-ciri sistem ahli. Terdapat 5 perkara yang perlu kita fahami dan hafal. Okey, baiklah, tak apa, kita akan pergi. Yang pertama iaitu sistem kabinet bayangan. Mesti anda tertanya-tanya, apa tu maksud sistem kabinet bayangan? Jangan risau, saya akan beritahu. Sistem kabinet bayangan merupakan sistem pentadbiran yang berbentuk sebuah kabinet yang dibuat tanpa pilihan raya. Jadi sistem kabinet bayangan ini terdiri daripada beberapa orang pegawai tadbir dan tokoh masyarakat untuk memegang sesuatu jawatan tertentu. Dan kita beralih kepada seterusnya iaitu anggota dikenali sebagai sistem ahli. And this is the simplest one, and I guess you guys will memorize this quickly. Sebab sesiapa yang ada di dalam sistem ahli merupakan ahli. Dan seterusnya pelantikan oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Dan seterusnya adalah ahli terdiri daripada 9 orang, yang mana 5 orang tanah Melayu dan 4 orang pegawai British. Okey, jadi bila 5 orang ini terdiri daripada 3 orang Melayu, 1 orang Cina dan 1 orang India. Dapat 5 orang tanah Melayu, 3 orang Melayu, 1 orang Cina dan 1 orang India. Dan yang terakhir iaitu Pesuruhjaya Tinggi British mengetuai ahli-ahli. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh ahli akan diselia kuasa oleh Pesuruhjaya Tinggi British kerana mereka yang melantik ahli-ahli ini dengan persetujuan Raja-Raja Melayu. Baiklah, sekarang kita akan teruskan dengan kepentingan sistem ahli. Okey, baiklah. Apa yang saya telah lukiskan ini adalah contoh ahli. Okey, dan di sini saya ingin memberi simulasi apa yang ahli perlu buat. Saya cari pen. Okey. Yang pertama, apa yang ahli perlu buat adalah ahli diberikan tugasan untuk menjaga portfolio. So, mereka perlu menjaga portfolio yang mengandungi beberapa buah jabatan kerajaan. Seterusnya, ahli perlu mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya. Misalnya kalau
ini merupakan ahli ekonomi dan ahli ini perlu mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi. Begitulah untuk dibentangkan dalam MPP. Dan akhir sekali, ahli perlu berbincang dengan pegawai British tentang, kita boleh katakan sebagai project ataupun the upcoming project, the tender that they are going to do. Seterusnya kita akan beralih kepada keanggotaan sistem ahli pada peringkat awal. Ada 8 nama dan portfolio yang perlu kita ingati, tapi macam susah je nak ingat semua ni. Jangan risau, kita ada cara macam mana kita nak ingat ataupun kita fahami satu persatu portfolio yang ada dalam sistem ahli. Okey, jadi ini cara kita nak fahami ataupun kita ingat satu-satu portfolio yang ada dalam sistem ahli. Okey, jadi ini adalah Abu, ini Aminah dan ini adalah Jaafar. Mereka beli sebuah rumah. Okey, rumah ni yang mereka panggil negeri. Jadi mereka masuk dalam negeri ni untuk mereka duduk dalam rumah tu. Tapi pada satu hari, api dalam rumah ni tak ada. Jadi Jaafar on Swiss, dan kat sini kita boleh panggil ahli dalam negeri yang diketuai oleh Datuk On Jaafar. Situ. Dan seterusnya, pada suatu hari, anak Jaafar Abu, dia panjat pokok ni. Okey, pokok yang ada di sebelah rumah Abu, pokok itu kita sendiri boleh dapat kaitkan dengan ahli pertanian dan perhutanan yang diketuai oleh Tunku Yaakob Ibni Sultan Abdul Hamid. Jadi bila Abu panjat pokok, Abu jatuh, junjung pong pong, dan Jaafar dan Aminah membawa Abu pergi ke hospital. Di hospital ini, doktor yang merawat Abu adalah Dr. Lee Tian Keng, yang merupakan ahli kesihatan. Dan seterusnya, Jaafar merasa bahawa anak dia Abu layak untuk mendapat pendidikan formal, dan beliau dan Aminah menghantar anaknya ke sekolah. Di sekolah ini kita ada ahli pelajaran iaitu Datuk EEC Turesingham. Namun Jaafar mendapati satu masalah telah berlaku, iaitu jarak rumahnya ke sekolah adalah sangat jauh. Jadi beliau menggunakan khidmat bas sekolah, dan ini kita dapat kaitkan dengan ahli tanah, perlombongan dan perhubungan, iaitu Datuk Mahmud Kiat. Dan Abu dapat pergi ke sekolah dengan tenang. Ketika Abu berada di sekolah dan hendak perjalanan pulang ke rumahnya, terdapat sebuah jalan yang ada sebuah lubang di tengah-tengah jalan ini, dan perkara ini dapat dikait rapat dengan ahli seterusnya, iaitu JD Miat, saya panggil sebagai ahli perumahan dan kerja raya. Jadi kalau adik-adik boleh lihat, sila tengok video ni sambil tengok buku teks dan cuba kaitkan dengan apa yang saya lukis. Minta maaf, lukisan saya memang sangat teruk, tapi this is just like a brief drawing for you to have a basic understanding about the portfolio and the ahli-ahli yang ada di dalam sistem ahli ini. Dan yang terakhir, siapa yang nak bagi
duit untuk semua benda ni? Sudah tentu ahli ekonomi yang akan memperuntukkan dan yang akan mengawal sedia ekonomi yang berada di dalam situasi ini, iaitu O.A. Spencer sebagai ahli ekonomi. Jadi sekian itu sahaja topik pembelajaran kita pada hari ini. Jadi itu sahaja video kita pada hari ini. Saya Afir Helmi. Anda boleh follow saya di social media sini, dan jangan lupa untuk subscribe LED Studio, dan good luck to those who are sitting for SPM this year.